Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 November 2022 bersama dengan saya Nur Syihah Muhammad Amin. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yakin PRU15 akan berakhir tanpa mana-mana gabungan memiliki majoriti membawa kepada Parlimen tergantung. Berucap pada ceramah di Ledang, Johor malam tadi, calon pandan itu mengulangi bahawa PH sedang mendahului PRU15 pada masa ini. Sekarang ini memang Pakatan Harapan telah pun berada di depan. Kalau kita dapat 80 ke, 90 ke, 100 ke, 115 pun, yang penting apa dia? Maknanya UMNO Barisan Nasional kalah. 80 pun kita menang, 90 pun kita menang. Kalau kita dapat 80, maksudnya BN dapat kurang daripada 70. Kalau kita dapat 90, maksudnya BN lebih kurang 60. Semasa perjumpaan dengan pengundi di Batu Pahat semalam, Rafizi berkata tanda-tanda kekurangan keyakinan BN boleh dilihat dalam prestasi hambar mereka dalam perang bendera. Selain tidak ada kelibat bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam jelajah kempen, Rafizi berkata pemimpin UMNO juga tidak mahu membuat pelaburan besar pada PRU kali ini yang mereka tidak yakin mampu dimenangi. Presiden PKR Anwar Ibrahim menuntut ganti rugi RM5 juta dan permohonan maaf secara terbuka daripada Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Ini selepas pemimpin PAS itu minggu lalu menuduhnya mempunyai agenda LGBT dan menjadi boneka DAP. Tuntutan itu disampaikan dalam surat bertarikh semalam daripada Peguam Anwar SN Nair and Partners. Razman yang juga calon PN di Gunung Semanggul pada Ahad lalu berulang kali memberi amaran kepada pengunjung di Pasar Malam Tebuk Pancur supaya tidak mengundi BN dan PH. Dia mendakwa Anwar yang mengetuai PH adalah seorang yang mempunyai agenda LGBT dan akan menyerahkan kuasa kepada DAP. Surat tuntutan Anwar menyatakan kenyataan itu yang bersifat fitnah menggambarkannya sebagai antara lain seorang yang tidak berprinsip, korup, manipulatif, pro-komunisme dan seorang yang berkelakuan sumbang. Razman diberi masa 7 hari dari tarikh menerima surat untuk menjawab tuntutan Anwar. Sementara itu, Razman memberitahu Malaysia kini bahawa dia belum menerima surat tuntutan tersebut. Selain tuntutan undang-undang tersebut, polis juga sedang menyiasat kenyataan Razman selepas laporan dibuat oleh PKR. Kita ke perkembangan berikutnya. Perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya hingga stesen Ampang Park ditutup 7 hari bermula hari ini hingga 19 November susulan masalah sistem pemanduan automatik. Ia melibatkan 16 stesen yang kebanyakannya terletak di antara kawasan paling padat di Lembah Kelang. Gangguan teknikal itu sekaligus menyebabkan ramai pengguna LRT terkandas di stesen masing-masing. Lebih menyukarkan perkhidmatan tersebut tergendala ketika waktu puncak mencetuskan kemarahan kepada pengguna yang rata-ratanya dalam perjalanan pulang dari kerja. Pengguna turut memuat naik gambar bahawa mereka terpaksa menunggu lama untuk menaiki bas perantara yang disediakan akibat kerosakan LRT. Sementara itu dalam sidang medianya hari ini, prasarana memaklumkan masalah tersebut tidak pernah berlaku sebelum ini dan aliran tersebut perlu digantung kerana ia membawa risiko keselamatan. Ini adalah masalah pertama kali yang kami hadapi, masalah rumit yang telah berjadi sejak hari Sabtu yang lepas. Pihak jurutera kami telah mencari satu solusi. Setiap kali kami buat solusi, ia hanya bertahan sama 1 atau 2 hari. Jadi maknanya root cause kami tidak dapat capai, kenal pasti. Kami telah bekerjasama dengan pakar-pakar OEM, Thales daripada Kanada, secara online. Dan mereka sekarang ini sedang bergerak ke KL daripada Toronto untuk membantu kami mencari penyelesaian. Baik, sementara itu, Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong hari ini berada di Majlis Ramah Mesra BN di Air Hitam bersama Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob. Ini di tengah-tengah persoalan mengenai keberadaan Wee selepas laluan LRT Kelana Jaya ke Ampang Park ditutup selama 7 hari. Dalam ucapannya di majlis tersebut, Wee tidak menyebut mengenai isu LRT, sebaliknya menumpukan kepada usaha meningkatkan sokongan terhadap dirinya dan Ismail Sabri. Sementara itu, ruangan komen Facebook Presiden MCA itu
turut dipenuhi dengan komen-komen yang membidas tindakan berdiam dirinya berhubung isu kerosakan LRT. Saingannya di air hitam, Sheikh Omar Bagharib Ali, dalam satu kenyataan mempersoalkan jika Wee terlalu sibuk berkempen untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Pengangkutan. Calon DAP itu berkata, walaupun Parlimen sudah dibubarkan, Malaysia masih mempunyai kerajaan sementara untuk mengendalikan urusan kerajaan. Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Berita seterusnya. Aksi bertuala Jamal Yunus di luar bangunan SUK Selangor bagi membantah isu air beberapa tahun lalu mungkin menyebabkan dia dipandang remeh. Namun bagi pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi, ia adalah bukti kepada komitmen Jamal yang juga calon BN di Sungai Besar dalam menjadi suara rakyat. Tapi yang penting keberanian beliau amat luar biasa. Segarang-garang beliau dalam hati ada taman. Kerana beliau amat perhatian kepada seluruh kumpulan masyarakat di Sungai Besar dan Negeri Selangor ini. Pada 2016, Jamal bersama sekumpulan penyokong tiba di depan pintu pagar bangunan SUK Selangor di Shah Alam hanya dengan memakai tuala bagi membantah isu ketiadaan air. Dalam ucapannya malam tadi, Zahid turut berkata, pelbagai saman fitnah serta kes jenayah terhadap Jamal adalah bukti Ketua UMNO Sungai Besar itu tidak takut untuk menyuarakan isu kepentingan rakyat. Minggu lalu, penyandang kerusi Parlimen Seputih Teresa Kok menggesa SPR menolak pencalonan Jamal kerana belum membayar ganti rugi RM300,000 berkaitan satu saman fitnah yang difalkannya. Ketiadaan Ketua BN Selangor Noh Omar berkempen di Tanjung Karang menimbulkan tanda tanya selepas gugur daripada pencalonan tempoh hari. Ini selepas bekas wakil rakyat Tanjung Karang selama 6 penggal itu dilihat hadir berkempen untuk rakan-rakannya di kawasan lain. Ketika ditemui di luar ceramah oleh calon BN Sungai Buloh Khairi Jamaluddin malam tadi, Noh mempunyai penjelasan tersendiri kenapa dia masih belum berkempen di Tanjung Karang. Noh secara ringkas mengatakan Tanjung Karang adalah kawasan putih merujuk istilah yang menunjukkan kemungkinan besar BN bakal menang di situ. Start kempen trail di Tanjung Karang. Jangan Selangor lah, Tanjung Karang kawasan putih. Malaysia. Tanjung Karang kawasan putih, no problem. Jadi dah start belum? No problem. Tak payah kempen ke? Akan datang lah. Justeru Noh berkata, dia menyokong calon BN Selangor di kawasan yang lebih genting seperti Sungai Buloh. Dia juga turut menyertai kempen BN untuk calon kali pertama Tengku Zafrul Aziz di Kuala Selangor yang berjiran dengan Tanjung Karang. Noh digugurkan daripada senarai pencalonan walaupun dilaporkan cuba memujuk pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi untuk mengekalkannya di kerusi itu. Dia digantikan oleh Ketua Wanita UMNO Tanjung Karang Habibah Muhammad Yusof. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.